Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita kembali di dalam siri video yang saya rakamkan untuk bercerita, berkongsi sedikit pengalaman, sedikit pengetahuan berkaitan tentang harta dan pusaka. Dalam video saya sebelum ini, kalau tak tahu apa benda yang saya nak ceritakan ni, tengok video saya sebelum ni ya. Dalam video saya sebelum ini, saya ada menceritakan tentang kronologi agihan harta pusaka. Bila mati saja harta pusaka tu bukan terus faraid, tidak. Bila mati saja harta pusaka tu perlu ditolak dengan pengurusan jenazah dan pengkebumian, kos pengurusan jenazah dan pengkebumian. Perlu ditolak dengan hutang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, perlu ditolak dengan hutang kepada manusia, hutang dengan organisasi. Lepas tu barulah kita dapat baki harta pusaka selepas tolak-tolak hutang, ya. Baki harta pusaka ni kita tolak dulu dengan harta sepencarian, dan selepas itu ada baki yang seterusnya, dan baki yang seterusnya itu kita tolak dengan wasiat 1/3. Ada baki yang last sekali kat bawah. Baki yang last itulah yang diagihkan kepada waris mengikut hukum faraid, ya. Jadi maknanya kita ulang kaji, ya. Harta pusaka bukan terus difaraidkan, ditolak dulu dengan hutang, ditolak dulu dengan harta sepencarian, ditolak dulu dengan wasiat. Bakinya barulah diagihkan kepada waris mengikut hukum faraid. Baik. Jadi bila saya cerita tentang harta sepencarian semalam, ada pihak bertanya kepada saya, kenapa harta sepencarian diberi keutamaan berbanding dengan wasiat? Harta sepencarian ditolak dulu sebelum wasiat, kerana harta sepencarian adalah tuntutan ke atas harta pusaka. Wasiat itu, wasiat 1/3 itu adalah ikhtiariyah. Itu adalah ikhtiar kita untuk amal kebajikan kita. Wasiat 1/3 kepada rumah anak yatim, kepada anak angkat, kepada anak tiri, kepada pusat tahfiz, kepada masjid, kepada musolah, ya, pada rumah anak yatim, itu adalah ikhtiar kita ke atas harta pusaka kita, ya. Tetapi sebelum wasiat ikhtiariah ini dilaksanakan, tuntutan tadi perlu diselesaikan dulu, ya. Hutang, tuntutan harta sepencarian selesaikan dulu, barulah wasiat ikhtiariah, ya. Jadi tuntutan harta sepencarian ni, saya percaya satu subjek yang ramai para isteri dekat luar sana nak tahu, ya. Harta sepencarian boleh dituntut dalam 3 keadaan, ya, iaitu bercerai mati, bercerai hidup, ataupun ketika suami ingin berpoligami. Ini mengikut enactment pentadbiran keluarga Islam negeri-negeri di Malaysia, ya. Tetapi dia mesti dituntut, ya. Dia bukan diberi secara automatik, dia mesti dituntut. Dan bagaimana nak menuntut? Nak tuntutnya di mahkamah syariah. Jadi isteri ni tadi dalam proses pengurusan pusaka harta suami, isteri ni tadi nak menuntut harta sepencarian, sekiranya waris-waris, ya, dia ada dua proses yang berbeza sekiranya di Mahkamah Tinggi Sivil bagi harta pusaka 2 juta ke atas, atau mahkamah atau pejabat pusaka kecil dan harta 2 juta ke bawah. Sekiranya para waris, kalau di pusaka kecil 2 juta ke bawah, sekiranya para waris bersetuju dengan tuntutan isteri semasa bicara kuasa, waris-waris pun dah setuju, tak apalah mak nak tuntut harta sepencarian daripada harta pusaka arwah ayah, tak apalah, kami tak ada apa-apa tuntutan, kami semua bersetuju, ya. Itu dianggap sebagai permuafakatan, Seksyen 15 Akta Pusaka Kecil, ya. Itu tak ada masalah, so tak perlu pergi mahkamah syariah. Tetapi sekiranya ada seorang aja waris kata, oh saya tak setuju, sebab waris-waris ni pun pandai, sekiranya ibu dia dah tuntut harta sepencarian, si isteri tadi dah tuntut harta sepencarian, maknanya baki yang nak difaraidkan menjadi lebih rendah. Tadi saya ceritakan, baki yang difaraidkan tu bawah sekali, last sekali. Jadi kalau harta sepencarian dituntut, baki itu menjadi kurang. Kalau harta sepencarian tidak dituntut, baki itu menjadi banyak, maka banyaklah bahagian yang waris-waris dapat. Jadi kalau ada waris yang tak bersetuju, maka ia perlu mendapatkan pengesahan di Mahkamah Tinggi Syariah. Dan di Mahkamah Tinggi Syariah, Mahkamah Tinggi Syariah akan melihat kepada bukti, melihat kepada saksi, ya. Sebab hari ni hakikatnya tuan-tuan dan puan, suami isteri beli rumah secara bersama, contoh, ya, ataupun suami beli rumah atas nama dia, tetapi isteri juga ada menyumbang, iaitu isteri sama-sama membayarkan down payment 100,000 nak bayar down payment, dengan duit lawyer, dengan down payment rumah dan sebagainya 100,000. Isteri pun keluar duit tabung haji di 50,000, bayarkan bersama-sama dengan suami, ya. Jadi nasihat saya kepada para isteri dekat luar sana, apa sahaja pembayaran yang dibuat untuk rumah itu, ya, kalau kata rumah lah, untuk rumah itu isteri sama-sama keluarkan bayar down payment, bayar deposit, simpan bank statement, print, simpan bank statement, ya. Sekiranya suami, yang kedua, suami kadang-kadang installment bulanan miss budget, kan, isteri tolong bayarkan untuk installment rumah tu, simpan, ya, statement,
Ya, sebab apa? Sebab statement-statement ni nanti akan jadi bukti apabila tuntutan harta sepencarian ingin dibuat. Ya, jadi isteri sila simpan resit, sila simpan dokumen. Saya rasa ramai isteri kat luar sana yang tak simpan apa-apa pun. Jadi bila nak tuntut harta sepencarian susah. Ya, sebab tak ada bukti. Dan harta sepencarian ini boleh dituntut sehingga 50% daripada harta pusaka suami. Tetapi bergantung kepada keputusan mahkamah. Balik kepada hakim yang bijaksana untuk memutuskan adakah isteri ini berhak 50% setengah daripada rumah tersebut ataupun isteri ni berhak kurang daripada itu. Terserah. Isteri boleh tuntut atas pencarian sekiranya dia menyumbang secara langsung, dia tolong bayarkan untuk rumah, ataupun dia menyumbang secara tidak langsung. Tidak langsung ni maknanya dia tak bayar untuk rumah tapi dia duduk menguruskan anak-anak kat rumah. Yang itu pun sebenarnya dianggap sebagai sumbangan dan boleh dituntut sebagai harta pencarian. Tapi macam saya sebut tadi, siapa yang menentukan bahagian harta pencarian ni? Yang menentukan bahagian harta pencarian ini adalah mahkamah syariah. Jadi untuk para isteri dekat luar sana, pesanan saya yang pertama, apa saja perbelanjaan untuk rumah, simpan resit, print statement sebab ia akan menjadi bukti. Ya. Yang kedua ialah sama ada isteri ni menyumbang secara langsung atau tidak langsung. Ya. Tidak langsung ni maksudnya tadi saya sebut dia duduk rumah, dia jaga anak je, dia tak ada pun keluarkan duit. Tapi kerana dia jaga anak tu menyebabkan suami mempunyai kebebasan untuk keluar mencari rezeki, maka isteri itu juga boleh menuntut harta sepencarian. Ya. Yang ketiga, harta sepencarian ini mesti dituntut, dia tidak diberi secara automatik. Yang keempat, ya, yang paling penting, saya pesan juga kepada isteri dekat luar sana, ya, sebaiknya hari ini semasa suami masih hidup, mintalah suami buatkan dokumen pengisytiharan harta sepencarian. Dalam dokumen itu suami boleh sebut, saya dengan ini mengisytiharkan bahawa rumah saya nombor 1, Jalan 2, Taman Bunga Raya mempunyai hak harta sepencarian isteri saya ke atas rumah tersebut. Kan? Kalau ada dokumen itu maka dia menjadi lebih mudah. Ya? Jadi kronologi tadi ingat ya. Harta pusaka, tolak hutang, tolak harta sepencarian. Harta sepencarian perlu dituntut. Dia tidak diberi secara automatik. Dan tadi saya cerita tentang harta sepencarian. Tolak harta sepencarian, ada baki, baki tolak wasiat, wasiat ada baki lagi, last baki itu selepas tolak wasiat, barulah ia difaraidkan. Jadi para isteri, ambil perhatian. Jangan buntu, ya. Rancang harta, urus pusaka, kini tepat dan mudah di wasiat Syok Berhad. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.